Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL dan merupakan rakan yang selalu berkongsi dengan kita pada setiap minggu, insya-Allah. Maka pada hari ini seperti biasa kita akan mendengar coretan ataupun perkongsian dari Datuk Dr. Mahendra Singh dengan tajuk Years of Schooling is not the same as learning. Untuk itu Datuk, saya persilakan Datuk untuk meneruskan sesi. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina, boleh dengar? Boleh Datuk. Okey, yang clear. Alright, terima kasih. Selamat petang dan selamat sejahtera semua yang hadir pada petang ini. Saya harap semua sihat belaka, walaupun dalam minggu yang terakhir ini kita sebagai negara melalui banyak cabaran dengan banjir dan sebagainya. Saya harap kalau ada rakan cikgu yang terlibat atau menjadi mangsa banjir ini, harap kita sama-sama dapat membantu mereka ya dalam apa cara pun. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada petang ni ialah Years of Schooling is not the same as learning. Sememangnya kita tahu bahawa kita kadang-kadang tertanya-tanya juga murid kita yang sudah 10 tahun ke sekolah, 5 tahun ke sekolah, 6 tahun ke sekolah rendah. Dan kadang-kadang bila mereka ke sekolah menengah, cikgu menengah pula tertanya, kenapa murid tak tahu ilmu yang sepatutnya dia tahu. Kadang-kadang kita tertanya juga, kenapa ada juga murid yang tak tahu membaca walaupun sudah ke peringkat umur 15 tahun, peringkat umur SPM, sudah nak ambil PT3 dan sebagainya. So, kita tertanya kerana kita jangka, termasuk saya juga, kita jangka bahawa years of schooling is equal to learning. Kalau you ada pergi sekolah, sudah pastinya anda belajar. Tapi sebenarnya, kalau kita buat analisis atau kita buat kajian atau kita investigate, kita akan dapati years of schooling is not the same as learning. It's not equal to learning. Tak semestinya. Dia belajar tapi pada tahap yang berbeza. Ada juga yang kadang-kala masih lagi di tahap yang paling rendah. Next slide please, Siti. Memang ada murid yang ke sekolah dan tidak they do not have, learning did not occur for them. Pembelajaran tidak berlaku untuk mereka. Walaupun kita kata education has great promise. Maksudnya ibu bapa, sistem pendidikan negara kita hantar murid ke sekolah kerana harapan tinggi, with great promise jangkaan kita. Di kebanyakan negara, kajian OECD menunjukkan bahawa negara itu sendiri, authorities, pihak kerajaan, tidak tahu bahawa murid memang populasi pergi ke sekolah, are all the students have they learned? Adakah mereka telah belajar? Dan kadang-kala kita cuba nak lindungi yang low learning yang berlaku. Pembelajaran pada tahap rendah yang berlaku. Of course kita akan tahu daripada keputusan peperiksaan. Keputusan peperiksaan akan menentukan atau bulanan atau pentaksiran bilik darjah akan menunjukkan. Istilah pentaksiran bilik darjah itu kita perlu lakukan secara ikhlas kerana itu akan mencerminkan tahap pembelajaran. Is it low learning, medium or high learning yang berlaku? Artinya murid memahami segala yang mereka telah pelajari atau at least pada tahap yang optimum. So, sebaiknya kita jangan exclude, kita jangan
hide, nyorokkan low learning yang berlaku. Kerana dalam mana-mana sistem pendidikan sudah pastinya ada mereka yang tak mungkin sampai ke tahap atau standard yang kita harapkan. Dan penting kita tahu tentang murid-murid ni dan bagaimana kita boleh bantu mereka. Apakah intervensi yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah secara sistemik, bukan lepaskan kepada cikgu itu atau panitia itu. It must be a school-based approach. Apa pendekatan yang boleh diambil oleh sekolah? Saya melawat sebuah sekolah many years ago, masa itu saya di IAB, melawat sekolah di Malim Nawa. Saya tak pasti saya pernah ceritakan this cerita ni. Dan bila pergi ke sekolah di SK ya, dekat Malim Nawa di Perak, dan saya ada satu kelas saya masuk dan saya tengok budak itu tidak beri perhatian dan sebagainya. Lepas tu bila saya bincang dengan guru besar, saya tertanya, saya kata ada ke pelajar yang memang sekarang ni dah sampai ke tahun 5 atau tahun 6 tak tahu membaca? Dia kata ada. So saya kata, adakah kita tahu apa sebabnya? Dia kata, no, we don't know. We have called the parents, tapi ibu bapa pun tak datang. I said, so macam mana? Apa yang kita boleh buat untuk budak ni? Ya? Saya kata, saya cadanglah kalau dia memang satu masalah organik, we say it's an organic problem, that means dari segi hanya pakar perubatan boleh memberitahu kita apa sebenarnya masalah melalui beberapa ujian yang mereka boleh buat. Saya kata kalau kita tak buat itu, ini satu perkara yang saya anggap macam penganiayaan jugalah kepada murid itu. We don't do anything, you know. Ini daripada darjah 1 sudah sampai ke tahun 6. Tak ada apa. Saya tak apalah, bagi seorang guru tu tak perlulah hari itu mengajar, pergi bincang dengan ibu bapa. Kalau mereka tak ada duit, tak apalah, cikgu bawa murid dengan ibu bapa pergi ke hospital yang terdekat dekat Kampar Perak. Di situ pasti dia itu adalah district hospital, mesti ada pakar kanak-kanak yang datang seminggu sekali ke 2 kali, bawa dia. So dia pun setuju, dia kata we will work on it. Anyway, I left IAB after that. After a few weeks saya ditukarkan ke kementerian. Tapi rakan saya mengambil alih tugas saya. Beberapa bulan kemudian dia jumpa, dia kata, Dr. Mahinder, what you told, diorang buat dan memang, dan sekarang mereka sedang pastikan dia dapat rawatan atau bantuan perubatan dan juga dari segi akademik. So pelajar itu kadang-kadang kita terpaksa keluarkan daripada arus perdana itu separately and lihat macam mana pelajar itu boleh dibantu. Next slide please. So memang soalan pertama ni adalah soalan yang sukar untuk dijawab. How do we make schools work for all learners? Sebab kita tahu pelbagai tahap murid kita, daripada pelbagai tahap, macam mana kita nak bantu supaya pelajar daripada pelbagai tahap ni kita boleh bantu supaya mereka ada dalam satu kelompok yang tidak jauh bezanya. Kata Michael Fullan, kita sentiasa nak raise the bar, kita memang nak always tahap kita nak tingkatkan, raise the bar but narrow the gap. So gap di antara yang terbaik dan yang sederhana kita kena narrowkan juga, rapatkan jurang itu. So bagaimana kita nak rapatkan jurang itu? Sebab itu satu daripada keterampilan atau kompetensi yang perlu ada pada barisan pemimpin sekolah ialah instructional leadership. Apa kelebihan instructional leadership? Pengetua atau guru besar dengan pasukan pemimpin, PK dan yang lain boleh dengan bantuan ketua panitia dan semua guru olah atau rangka apa pendekatan yang boleh diambil untuk memastikan that learning occurs. And kita boleh katakan bahawa if you come to school, definitely you learn and then anda akan sampai ke satu standard yang terpuji. Based on your best potential. Kita nak cuba cungkil the best potential. So dalam usaha ini kita tak boleh, yang paling kita perlu fokus adalah kepada early years.
earliest artinya tahap 1. Sangat penting. We must make sure kalau ada kita ada pendekatan Linus. So Linus memang masih lagi ada yang kita buat analisis bagaimana kita boleh bantu pelajar yang tidak boleh membaca atau ada isu dengan 3M. So investment in early years adalah sangat penting. Lepas pandemik ini pun, dalam satu perbincangan dengan Kementerian Kewangan, saya hadir, saya kata bahawa kita perlu fokus kepada tahun 1 dan tahun 2. Kerana learning loss pada tahun 1 dan tahun 2 mungkin amat ketara. Sebab kita tak tahu, dia datang daripada pelbagai sekolah tadika, ya, prasekolah, maka we don't know what has happened to them in tahun 1 dan tahun 2. Yang kedua, saya kata intervensi juga perlu dilihat pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. The focus must be pada 2 peringkat ni. Dan yang tahun 2 dalam beberapa bulan lagi akan masuk ke tahun 3. So rightfully tahap 1 tu sangat penting untuk kita olah apa yang kita boleh buat untuk membantu murid-murid ni. Kalau tidak, dia mungkin jadi generasi yang I don't want to use the word lost, tapi generasi yang mungkin akan menghadapi masalah pada masa akan datang. Yang tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 sekarang ini. Dan untuk ini kita perlu jangan anggap kami tak ada kemudahan ini, tak ada bantuan kewangan. Untuk nak memangkinkan pembelajaran ini, if you want to make sure learning occurs, I think it's not because of finance, bukan kerana kewangan. Kita terpaksa cari pendekatan yang terbaik. There is no one particular method, tak ada satu cara. Tiap sekolah ada acuan dia sendiri kerana latar belakang murid berbeza. So cikgu, pasukan sekolah dengan pemimpin tahu cara yang terbaik. So ke arah ini kita boleh pastikan bahawa learners ini, murid kita ni are prepared and motivated. Ini sangat penting sebab teori semua menyatakan teori tentang readiness to learn. Kalau cikgu boleh Google, readiness to learn ini satu teori macam mana guru masuk kelas untuk mengajar, murid sudah bersedia untuk belajar. The readiness to learn. Tapi semua ni hanya boleh berlaku melalui cikgu yang berkemahiran tinggi dan juga motivated juga. Cikgu, tugas guru ni you need high passion. Mesti ada high passion. Dan seluruh fokus kita, sistem kita lebih kepada learning daripada hanya kepada peperiksaan. We cannot be, it's nice, bagus untuk dapat keputusan yang baik. Tapi yang paling penting, murid kita, guru mengajar dan murid ada belajar. Ya, itu adalah paling penting. The whole system must be aligned towards learning. So, saya harap ini sedikit perkongsian, tetapi sebelum saya tamat, saya nak kongsi sedikit sebuah saja. Saya akan cuba bacakan seberapa cepat yang boleh. Can we go to the next slide, Siti? Ini saya kata ucapan kerana saya sampaikan juga saja ini dalam satu ucapan pada tahun 2019 untuk menghayati sebuah puisi yang berupaya memberi inspirasi kepada kita sebagai pendidik dan pemimpin. Puisi yang berjudul Lelaki yang Mencabar Minda Warga adalah hasil nukilan Ratna Laila Sahidin. Dia pensyarah dekat IPG Raja Melewa dan pada masa itu saya pada tahun 2016 masa dia olah atau dia karang puisi ini dalam buku ya yang ada gambar dia, muka depan dia, puisi Benarlah Katamu 2016. Izinkan saya untuk saya nak kata deklamasi, saya tak pandai deklamasi, tapi saya akan bacakan. Dia pun lelaki yang mencabar minda warga. Dia pun tiba dan mencabar seluruh warga. Untuk kita membuka luas jendela minda. Bangkit menyelongkar kelebihan diri yang tersembunyi dan jarang dipeduli.
Menulislah katanya dan bukan hanya menjadi pembaca. Menciptalah katanya dan bukan sekadar menjadi pengguna. Berfikirlah di luar kotak, bukan hanya berlingkar selesa merehatkan otak. Dia adalah lelaki yang mencabar minda warga pendidik seperti kita, yang tabah memanusiakan manusia. Hari ini telah dibuka ruang perjalanan di Lebuhraya Kerjaya untuk dia memanjangkan bakti, melangkah dengan sebeban misi, melonjak naik setakut lagi, di mana pun kita akhirnya berlabuh. Pendidik seperti kita bukan lagi seperti lilin yang mencair oleh nyalaan api, tetapi kita adalah matahari, berbakti selagi usia berbaki, menyubur dan membangunkan ladang peribadi. So dalam ini saya bacakan juga untuk menyatakan the power of speech. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas beberapa tahun bila saya ke IPG Raja Melewa untuk jubli celebration mereka, dan pensyarah ni Puan Ratna Laila, dia bawa buku ni, dia bagi pada saya. Dia kata Dr. Mahinder, muka surah 48 ialah berkaitan tentang Dr. Mahinder. Dan inilah saja yang saya bacakan tadi. Dia kata ini adalah berkaitan, it's about you. Saya menulis. Dan saya rasa okey, maka adalah sedikit perubahan atau ada pengaruh yang kita bawa kepada minda seseorang itu. So tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya saja saya, tapi tuan sebagai pendidik juga, kita boleh memberi sumbangan yang paling tinggi. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat di sekolah dan di peringkat PPD atau JPN atau di kementerian adalah satu sumbangan murni yang amat terpuji. So kita sebagai pendidik, kita boleh sentiasa memberi sumbangan dalam banyak cara. So itu saja daripada saya pada petang Jumaat ini. Terima kasih semua. Serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dr. Mahinder atas perkongsian yang saya kira sangat baik kerana berkaitan tentang schooling dan learning. Saya setuju Datuk, antara learning dan schooling itu kalau boleh juga selain daripada apa yang Datuk cakap tu, schooling ni ada period of time, ada masanya dari tadika mungkin sehingga tertiary level. Tetapi learning itu sehingga akhir hayat. Kita akan terus belajar dan belajar. Walaupun dah tua tapi masih terus belajar. Dan saya juga tertarik dengan puisi yang Datuk bacakan sebentar tadi, yang sebenarnya ada berkaitan dengan sesi perkongsian hari ini. Tahniah kepada Datuk kerana ada juga orang yang membuat satu puisi yang fokusnya kepada Datuk sendiri. Antara ayat yang menarik tadi ialah bagaimana tabahnya Datuk memanusiakan manusia kat situ. Dan antara perkara yang Datuk juga bacakan tadi puisi itu ialah tentang menulislah katanya dan bukan hanya menjadi pembaca. Menciptalah katanya dan bukan sekadar menjadi pengguna. Berfikirlah di luar kotak, bukan hanya berlingkar selesa merehatkan otak. Satu puisi ataupun bait-bait kata-kata yang sangat menarik yang saya kira ada berkaitan dengan perkongsian dengan rakan kita pada hari ini, iaitu daripada Cikgu Nora Markom. Dan saya akan sebutkan apakah tajuk sebentar lagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh atas perkongsian kita pada hari ini. Kita akan teruskan Datuk dengan sesi perkongsian kita yang merupakan siri ke-18 pada hari ini dan akan kita teruskan insya-Allah. Kita persilakan Cikgu Nora untuk meneruskan slide ini.
Baik, seperti biasa, guru-guru, cikgu-cikgu sekalian, objektif kita saya akan sebut dan siapa pun yang akan menjadi moderatornya akan berulang-ulang kali sebagai mengingatkan atau mengukuhkan lagi dalam fikiran kita bahawa sesi hands-on online session ini membawa objektif untuk berkongsi ilmu dan kemahiran antara kita sebagai pendidik, juga untuk membangunkan kompetensi cikgu-cikgu sekalian dan seterusnya boleh meningkatkan keupayaan kita dengan mempelajari pelbagai perkara. Sekarang kita ialah siri yang ke-18, berarti dah 18 topik yang kita kongsikan, maka kita dapat menjalinkan jalinan dan juga membina jalinan dan juga jaringan secara berterusan. Saya kira siapa-siapa antara kita yang dah biasa mengikuti siri ini tahu siri ini biasanya kita akan hantarkan posternya, sebarluaskan maklumatnya dan para peserta akan mendaftar. Kepada mereka yang tidak mendaftar pun tak apa, sebab pada sehari dan 2 hari sebelum siri ini berlangsung, kita akan sebarluaskan link untuk sama-sama kita ikuti nanti, iaitu pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Perkongsian ini secara hands-on. Jangan tunggu lama-lama, kita nak teruskan bagaimana cikgu boleh bantu cikgu. Saya perkenalkan dulu rakan yang akan bersama-sama berkongsi dengan kita, iaitu Cikgu Nora binti Markom. Silakan slide yang seterusnya. Baik, Cikgu Nora merupakan guru bahasa Melayu sekolah menengah sejak tahun 1999 lagi. Merupakan seorang munshi dewan bahasa. Orang munshi dewan berarti orang yang biasanya mengajar bahasa Melayu lah di sekolah. Ya. Dan beliau juga seorang pengkarya guru Kementerian Pendidikan sejak tahun 2012. Berminat membuat inovasi dan antara inovasi yang Cikgu Nora telah hasilkan ialah modul Pulun Karangan SPM, teknik Kisma Mak, dia adalah singkatannya, nanti beliau akan terangkan, teknik ABC Talk, TOK, gamifikasi bahasa. Sebenarnya saya juga nak nyatakan, berkongsi di sini, Cikgu Nora binti Markom merupakan pelajar di peringkat Doktor Falsafah yang hampir habis dah, hampir selesai pengajiannya dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada beliau. Dan beliau juga berkongsi dan bersetuju untuk berkongsi dengan kita dengan tajuknya hari ini ialah inovasi penerbitan dan hak cipta karya guru. Kalau kita dengar tajuk tu, cikgu-cikgu dia berbeza dengan 17 siri yang sebelum ini. Kerana siri yang sebelum-sebelum ini kebanyakan kita berkongsi tentang bagaimana nak menggunakan peralatan ataupun tools untuk memudahkan kita para guru nak melaksanakan PDP, sama ada secara dalam talian, secara bersemuka ataupun secara online, hybrid, ya, separuh di rumah dan separuh di sekolah. Ada juga sedikit tentang bagaimana pedagogi atau kontennya yang kita kongsikan. It's a right time. Sekarang ni saya kira hari ini ialah hari yang paling sesuai untuk perkongsian tentang diri kita pula. Kita dah belajar untuk mengajar anak-anak didik, guru yang mengajar, murid yang belajar. Now kita pula nak membangunkan diri kita sebagai, kita kata, professional development, pembangunan profesional kita. Jadi hari ini kita tak akan ambil masa yang lebih lama. Saya nak persilakan Cikgu Nora binti Markom untuk meneruskan sesi perkongsian. Silakan. Okey. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini. Baiklah. Saya tertarik dengan kata-kata Datuk Dr. Mahinda yang berkongsi dengan kita tadi tentang betapa kita sebagai guru-guru
selain daripada memastikan murid-murid kita bersedia dan juga bermotivasi, sebenarnya kita sendiri sebagai guru juga perlu mempunyai kemahiran, bersedia untuk mengajar dan sentiasa bermotivasi untuk mengajar. Ya, kalau kita ada motivasi untuk mengajar, insya-Allah kita akan berusaha sedaya upaya yang kita boleh untuk membantu murid kita. Dan satu lagi, Datuk Doktor juga tadi ada sebut, cikgu boleh memberi sumbangan dalam banyak cara. Ya, kita memang tak nafikan cikgu-cikgu memang memberi sumbangan dalam sesi PDPC. Tetapi sebenarnya cikgu-cikgu secara tak langsung, mungkin juga secara tak sedar, mungkin kerana sibuk dengan tugasan-tugasan mengajar, tugasan-tugasan yang lain, sebenarnya ada banyak lagi sumbangan yang cikgu boleh hasilkan kepada murid-murid. Dan saya percaya perkongsian saya pada hari ini, apabila cikgu fikir balik, cikgu akan terasa, aku pun ada buat ni. Aku pun pernah buat ni. Tapi cikgu tak perasan, cikgu dah banyak beri sumbangan kepada pendidikan di negara kita. Baiklah, sebelum saya teruskan. Okey. Saya lihat ada 100 lebih juga Dr. Zalina bersama kita. Okey, jadi apa kata kawan-kawan semua yang ada bersama saya pada hari ini, tulis pada ruangan chat, letakkan satu emoji yang menggambarkan perasaan kawan-kawan sekarang. Okey, cuba tulis kat ruang chat, tekan aja satu emoji yang menggambarkan perasaan kawan-kawan sekarang. Boleh? Nanti kita lihat apa emoji, apakah perasaan kawan-kawan sekarang bersama-sama dalam sesi yang terakhir bagi tahun 2021 ini. Okey, mari kita lihat sama-sama. Wah, ada yang kenyit mata ni kat saya. Okey, ada yang tersenyum, yang gembira, love, love, love. Tu dia. Banyak dapat hati, yang termenung pun ada. Yang ketawa sampai menangis pun ada. Okey, yang gelak sama-sama. Okey, baik. Yang sampai tak terbuka mata pun ada. Yang nampak gigi penuh pun ada. Okey, terima kasih kerana memberi maklum balas di ruangan chat. Terima kasih. Jadi saya harap kawan-kawan semua berasa bersedia, seronok. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini secara kebetulan. Bukan kebetulan kawan-kawan bersama saya pada hari ini. Semuanya Allah dah takdirkan untuk kita bersama. Jadi saya berharap mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini akan memberi manfaat kepada kawan-kawan. Jadi tajuk yang telah saya pilih tentang inovasi. Inovasi, penerbitan dan juga hak cipta. Okey, saya minta maaf ya jika saya terbatuk. Sebenarnya saya ada batuk-batuk sikit, tapi insya-Allah jangan risau, bukan COVID. Okey, demam sesama, kemudian diikuti dengan batuk-batuk. Jadi kadang-kadang dia terbatuk sikitlah. Okey. Jadi kita pergi kepada inovasi. Jadi menurut Kamus Dewan, ya, inovasi merupakan sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baharu. Ya, apa-apa sahaja yang baru diperkenalkan. Dan ada satu lagi maksud dia, perihal tindakan, ya, yang ada kaitan dengan mengadakan, memulakan dan sebagainya, sesuatu yang baharu. Jadi, apabila nak bercerita tentang inovasi, saya percaya, okey, dan saya rasa semua orang pernah buat inovasi. Tetapi masalahnya sama ada inovasi tersebut didokumentasikan, disimpan kertas-kertas evidence-nya ataupun sekadar buat inovasi kemudian tinggalkan. Jadi kepada kawan-kawan yang bersama saya pada hari ini, sudah tiba masanya untuk kawan-kawan menyimpan inovasi tersebut dalam bentuk dokumentasi.
Ya. Kerana saya percaya kawan-kawan apabila mengajar sudah pasti akan menghadapi masalah ketika nak mengajar budak. Sama ada kita sebagai guru ada masalah untuk menyampaikan isi pengajaran ataupun kita dapati budak-budak kita susah nak faham isi pengajaran tersebut. Jadi dari situ kawan-kawan pasti akan fikir apakah cara terbaik untuk menyampaikan isi pengajaran. Jadi dekat situ dah wujud unsur inovasi sebenarnya. Baik, perkongsian saya pada hari ini, saya akan menggunakan akronim sebenarnya daripada inovasi itu sendiri. Ya. Baik, perkataan inovasi itu sendiri. I-N-O-V-A-S-I. Okey, perkataan ini seumpama satu bentuk pie boleh, kita nak kata jam pun boleh, pizza pun boleh, yang tak akan lengkap apabila salah satu piece tu kita ambil, pasti tak akan jadi satu bulatan yang lengkap. Jadi semuanya bersaling kait setiap perkataan tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Okey. Ini dia. Saya kongsikan dengan kawan-kawan. Inovasi mengikut idea supaya mudah untuk saya sampaikan sesi perkongsian saya bersama kawan-kawan pada hari ini. Ya, idea. Idea maksudnya ilham. Okey. N, new. New maksudnya baharu. O, originality ataupun keaslian. V, vision, wawasan. A, acknowledgement, perakuan. S, share, kongsi. Dan yang terakhir I, intellectual property. Jadi, kita akan lihat I-N-O-V-A-S-I pada hari ini untuk menceritakan, untuk menggambarkan inovasi yang boleh kita lakukan dalam sesi PDPC. Okey, mari kita lihat sama-sama. Idea. Idea untuk buat sesuatu inovasi sebenarnya akan muncul apabila ada isu atau masalah. Seperti yang saya ceritakan tadi, apabila budak kita tak faham tentang sesuatu topik, kita pun akan fikir, macam mana nak bantu murid aku ni? Macam mana nak tolong murid supaya faham? Jadi, disebabkan isu atau masalah murid tak faham, kita akan fikir macam mana cara untuk atasi. Yang itu daripada pengalaman kita sendiri. Inovasi juga atau idea boleh juga datang daripada pengalaman orang lain. Contohnya, kita boleh mengajar, contohnya topik pecahan lah, dalam matematik. Kita boleh ajar dengan baik. Tetapi kawan kita yang mengajar kelas yang lain mengalami masalah untuk memahamkan muridnya tentang topik pecahan tersebut. Jadi daripada pengalaman kawan yang lain tu yang mengalami masalah, kita datang satu idea untuk bantu kawan kita, ya. Dan apabila kita ada idea dalam untuk membuat satu penyelesaian masalah, kita cuba kaitkan dengan teori atau model berkaitan. Mungkin ada yang kata, alah mana sempat nak tengok teori, mana sempat nak tengok model. Tapi kadang-kadang ada masa tak rugi untuk kita baca balik teori dan model pendidikan. Kadang-kadang apabila kita baca, model ni sebenarnya aku dah buat lah. Okay. Teori ni aku gunalah dalam pengajaran. Okay, tentu kita dah pernah belajar kan teori-teori pendidikan, model-model pendidikan. Jadi sekarang apabila terfikir sesuatu idea, just dapatkan balik saja. Tak payahlah nak baca banyak-banyak sangat. Just kita ambil yang lebih kurang sesuai dengan tindakan yang kita nak tu. Just kita ambil untuk kita menjadi satu pegangan kita, tapak kita apabila contohlah kalau orang tanya, kau ni pandai-pandai buat macam ni, cara ni betul ke? Sekurang-kurangnya kita boleh jawab, ni ada tahu dalam teori konstruktivisme ada. Contohnya lah macam tu. Jadi kita ada asas untuk buat penyelesaian tersebut dengan menggunakan idea yang kita ada. Okey, seterusnya N. Apabila N, new. New maksud dia baharu.
dalam konteks inovasi ni sebenarnya bukan semestinya baharu tu betul-betul baharu yang memang orang tak pernah guna. Kadang-kadang mungkin baru pada kita tapi sebenarnya orang lain dah guna. Ya. Dan mungkin dalam konteks kita, kita buat penambahbaikan. Dalam konteks tempat lain, mungkin dia guna setakat sampai ABC. Tetapi disebabkan murid kita, latar belakangnya berbeza, latar sosioekonominya berbeza, kita terpaksa tambah aspek DEF. Jadi kat situ, sebenarnya aspek novelty tetap wujud. Novelty maksud dia kebaharuan. Selalunya kalau kawan-kawan kita bercakap yang buat kajian contohnya, selalunya akan tanya, apa novelty kajian kau? Mesti dia akan tanya macam tu, novelty kebaharuan. Tapi novelty ni tak semestinya sesuatu yang memang baharu. Ada penambahbaikan pun dikatakan ada novelty. Ya? Apabila kita buat sesuatu inovasi, pasti akan ada sesuatu yang baharu kita masukkan dalam inovasi kita. Jangan risau. Okey, seterusnya. Originality. Originality maksud dia keaslian. Aspek keaslian ini ialah maksudnya hasil usaha sendiri. Memang kita buat benda tersebut. Memang kita buat produk tersebut. Memang kita buat modul tersebut. Memang kita buat soalan-soalan tersebut sendiri. Bukan konsep copy and paste. Ya, jadi kepada kawan-kawan, sekiranya membuat kertas soalan, contoh, elakkan guna konsep copy and paste. Kerana apabila copy and paste sebenarnya, dia tidak menggambarkan keintelektualan kita sebagai guru. Cara yang paling mudah sekali ialah tukarlah nama, mungkin nama subjek, tukar situasi, tukar senario, tukar angka, tukar ayat. Kita ubah suai ayat tersebut. Kita buat penambahbaikan terhadap ayat-ayat tersebut. Ya, apabila cikgu-cikgu dah buat perkara-perkara tersebut, ya, kita ada satu set model contoh, ada set model contoh. Paling mudah kita ambil set model contoh daripada kertas soalan tahun lepas. Okey, kita nampak kertas soalan tahun lepas. Kemudian kita cuba banner set soalan kita sendiri berdasarkan kertas contoh tersebut. Kita bukan tiru, kita bukan copy, kita bukan paste. Ya, kita buat ayat kita sendiri, kita ubah suai sendiri mengikut DSKP yang sepatutnya. Sebenarnya apabila cikgu membina set soalan tersebut, set soalan cikgu tu sebenarnya dah boleh dah menjadi bahan untuk jadi produk cikgu sendiri. Ya. Jadi kat sini, konsep originality, keaslian ialah hasil usaha cikgu sendiri. Cikgu yang buat benda tersebut. Cikgu laksanakan terhadap murid-murid cikgu ataupun murid-murid kawan-kawan cikgu. Ya. Dan kita nampak hasilnya. Ya, itu maksud originality. Seterusnya, vision. Okey, dulu masa zaman saya sekolah-sekolah lah, kita selalu dengar wawasan 2020. 2020 pun dah lepas. Sekarang 2021. Tapi dalam hidup kita mesti ada vision. Sama ada vision jangka pendek atau wawasan jangka panjang. Wawasan jangka pendek atau wawasan jangka panjang. Jadi apabila kita membuat inovasi, kita sebenarnya ada wawasan kita. Kenapa? Kenapa kita nak buat inovasi tersebut? Kita nak bantu murid kita kan? Ya, itu sebenarnya wawasan jangka pendek kita. Tetapi sebenarnya ada wawasan jangka panjang juga yang kita boleh gunakan apabila inovasi tersebut kita buat. Cikgu-cikgu pernah key in kan SPL KPM, tetapi pernah tak cikgu-cikgu tulis dekat situ bahagian kajian tindakan ataupun hasil-hasil inovasi yang cikgu buat? Kepada yang sudah ada, tahniah kepada cikgu-cikgu. Kadang-kadang kajian tindakan ni tak payah pun buat yang susah-susah, yang mudah-mudah saja, asalkan ada hasilnya. Okey, cikgu buat satu laporan yang mudah, ada ada data awal, kemudian ada pelaksanaan, ada data akhir. Okey, nampak kesan dia? Jadi cikgu dah menghasilkan satu kajian tindakan, cikgu boleh catat pada SPL KPM, cikgu dah buat kajian tindakan, cikgu tunjuk kepada ketua panitia CHOP, kemudian pengetua CHOP.
Jadi itu cikgu masukkan dalam fail, dah jadi dokumentasi untuk cikgu. Okey. Jadi semua benda tersebut, contohnya kajian tindakan tu merupakan satu evidence, satu bukti bahawa cikgu dah laksanakan satu inovasi di dalam kelas dan boleh digunakan untuk jangka panjang. Contohnya, kalaulah ada permohonan untuk HLP, ada permohonan untuk kenaikan pangkat, itu merupakan nilai-nilai ataupun aspek-aspek yang memberi nilai tambah kepada diri cikgu. Ya. Okey. Jadi, apa sahaja dalam keadaan, memang kita kena ada vision. Jadi, vision jangka pendek, kita nak bantu murid kita untuk selesaikan masalah supaya tak mengalami masalah dalam PDPC. Jangka panjang, kita fikir diri kita juga, cikgu. Ya. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada A. Acknowledgement, perakuan pakar bidang. Jadi, apabila kita dah buat tadi, kita buat kajian tindakan ringkas kan, kita nampak ada hasilnya. Tetapi, siapa yang acknowledge? Siapa yang memperakukan bahawa kaedah itu ataupun teknik yang kita gunakan itu betul? Jadi dekat sini sebenarnya, cikgu boleh sertai pertandingan-pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh banyak sekarang. Sama ada IPGM, IPG, kampus, kemudian ada juga universiti-universiti. Ada banyak ruang untuk kita menyertai pertandingan-pertandingan inovasi ataupun amalan terbaik pengajaran. Jadi cikgu, kaedah yang cikgu gunakan di dalam kelas dah membantu murid cikgu. Jadi, apa kata bagi pula peluang orang yang pakar bidang untuk menilai. Cikgu tak rugi apa-apa. Paling-paling pun kita rasa berdebar je lah. Okey ke tak aku punya ni? Bagus ke tak aku punya ni kan? Tapi jangan risau cikgu. Dia akan memberi satu pengalaman yang hebat untuk cikgu. Ya? Okey, seterusnya. S. Share. Apabila inovasi yang kita buat dapat membantu murid kita, kita kongsi dengan kawan-kawan. Kita bukan saja kongsi dengan kawan-kawan yang satu sekolah, yang satu panitia, yang satu sekolah kemungkinan akan boleh merentasi daerah, boleh merentasi negeri dan kadang-kadang boleh peringkat kebangsaan boleh berkongsi idea tersebut. Jadi, apabila cikgu dah menyertai pertandingan-pertandingan inovasi tu, apabila orang dapat tahu, mereka pun nak tahu. Kemungkinan idea cikgu mereka boleh guna pakai di dalam kelas mereka juga. Jadi, apabila kita ada pengetahuan yang baik akan memberi manfaat. Tapi bukan untuk diingat, tapi untuk dikongsi-kongsi dengan orang lain. Okey. Seterusnya, I. Intellectual property. Okey. Dalam bahagian intellectual property ni, bahagian harta intelek mungkin nampak macam susah. Tapi sebenarnya tak pun cikgu. Apabila kita ada satu produk, contohnya kita buat satu benda, okey, satu produk yang boleh membantu murid-murid faham konsep konsep planet dalam sistem suria. Contohnya, kita buat satu produk, kita buat gambar ke apa ke permainan ke. Apabila benda tersebut boleh memberi manfaat dan memberi kesan yang baik, produk tersebut cikgu boleh daftarkan di MyIPO bahagian intellectual untuk mendapatkan IP, intellectual property, dan itu menjadi bahan cikgu. Menjadi hak milik cikgu. Ya, jadi orang lain tak ada hak untuk kata, ini aku punya. Sebelum orang lain mengaku barang yang cikgu buat, produk yang cikgu buat sebagai mereka punya, dalam erti kata lain plagiat ataupun ambil tanpa rela, baik cikgu daftarkan bahagian harta intelek. Okey, seandainya cikgu membuat modul, contoh macam tadi saya kata tentang soalan-soalan. Okey, mungkin cikgu buat mula-mula semester pertama cikgu buat satu set, kemudian set kedua, set ketiga, mungkin dalam setahun cikgu boleh buat 4 set. Kemudian cikgu simpan tahun yang akan datang, lepas tu dapat lagi 4 set. Cikgu boleh bukukan, cikgu boleh terbitkan buku tersebut. Kalau untuk buat modul, cikgu tak perlu untuk daftar intellectual property. Cukup cikgu ada ISBN. Nanti saya akan kongsikan. Ya?
Okey. Jadi seterusnya saya nak kongsi satu video tentang intellectual property, tak lama, dalam beberapa minit saja, dalam 4 minit kalau tak silap. Bahan ini saya pernah kongsikan ketika saya mendapat jemputan untuk berkongsi tentang hal ini, ya. Ataupun tak apalah, saya sebut je lah sebab tak banyak sangat kot, ya. Okey. Alright. Okey, ini sekarang ini tempoh perlindungan hak cipta. Kalau karya sastra, karya muzik dan karya seni, dia sebenarnya 50 tahun maksudnya 50 tahun selepas kematian barulah tempoh perlindungan tu tamat. Jadi kita ni untuk cikgu-cikgu lebih terlibat dengan karya sastra. Sebabnya penulisan, buat modul ke, contohnya kalau kita buat produk, buat games, ni masuk bahagian karya sastra. Yang ini filem rakaman bunyi. Yang ini hak ciptanya wujud selama 50 tahun dari karya diterbitkan. Dan kalau untuk siaran, tempoh dia 50 tahun. Dikira dari tempoh pertama rakaman tersebut. Okey, kat sini hak pemilik hak cipta. Dia ada hak perundangan, ada hak ekonomi dan juga hak moral. Okey, jadi semua maklumat ni kita boleh dapat di website MyIPO. Ada lebih detail mereka berikan. Jadi kalau pelanggaran hak cipta berlaku ni apabila mana-mana pihak menggunakan karya tanpa kebenaran. Okey, seterusnya kat sini ialah macam mana cara untuk memohon hak cipta. Jadi kita boleh lihat dekat satu ni, tengok laman sesawang MyIPO dekat sini. Seterusnya kita akan pergi dekat yang ini nombor 2. Kita akan pergi ke bahagian hak cipta. Okey. Ni ada banyak maklumat lah. Pattern ni selalunya industri. Syarikat perdagangan pun lain. Kalau kita lebih kepada hak cipta. Okey, dekat sini bahagian hak cipta. Jadi, dekat sini kita boleh nampak ada maklumat asas hak cipta, apa dia. Okey, dan dekat sini cara untuk memohon hak cipta. Jadi ada semua ni prosedur. Ada borang, ada bayaran, akaun berkawanan ni akuan bersumpah. Ada contoh dia semua, ya, kita buat. Ada senarai semak permohonan dan juga ada carta alir macam mana nak buat permohonan. Dekat sini bahagian borang dan bayaran. Jadi semua maklumat ni lengkap. Just kita klik saja. Kita klik dan kita akan cari maklumat. Contohnya, kalau kita nak daftarkan produk permainan yang kita hasilkan, kita sendiri yang pergi untuk memohon ataupun kita sendiri mohon online, kita gunakan CR1 tadi. Yang ini senarai semak permohonan. Yang ini ada borang permohonan pemberitahuan. Kalau kita yang mohon sendiri, borang CR1. Borang tu tak rumit, senang saja untuk kita lengkapkan. Seterusnya, akuan berkanun. Yang ini akuan bersumpah. Maksudnya ada satu format yang pihak pesuruhjaya sumpah perlu sahkan. Kemudian yang ketiga, dokumen lampiran. Contohnya, cikgu buat produk permainan. Jadi ada penelitian maklumat tentang produk yang cikgu buat. Seterusnya, kadar bayaran. Kadar bayaran untuk hak cipta tak mahal. Hanya RM30 campur RM15 kalau tak silap. Berbanding dengan kalau patent memang mahal. Kalau hak cipta tak mahal. Okey, dan yang akhir sekali ada senarai semak penerimaan permohonan. Jadi semua borang-borang ni kita akan ajukan kepada bahagian MyIPO dan boleh dapat pada masa itu juga jika kita pergi ke kaunter MyIPO di Bangsar. Okey. Ini saya ingin berkongsi tentang contoh inovasi produk bahan bantu belajar yang saya pernah hasilkan. Jadi yang ini saya buat game. Saya buat permainan. Saya buat permainan papan. Ada kad, ada macam nak kata, ada watak, ada chip, ada beberapa perkara. Jadi, inovasi ni, produk bahan bantu belajar ni
untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Melayu, ya, tentang ayat. Jadi kat sini apabila kita dah buat produk, kita buat uji main terhadap pelajar ataupun dengan guru-guru. Dan kat sini, okey, ni dengan pelajar, yang ini dengan pihak perseorangan dan yang ini dengan pakar. Yang ini pakar game di Malaysia sebenarnya, ya. Okey, kemudian ini dengan kawan-kawan. Okey, ini maksud saya, ini notis pemberitahuan hak cipta. Apabila kita dah buat permohonan, kemudian kita akan dapat surat notis pemberitahuan hak cipta. Apabila surat ni dah keluar, dah tak payah risau dah. Ini hak kita, ini hak cipta kita, ya. IP kita. Okey, ada orang sebut IP, intellectual property kita. Okey. Seterusnya ini daripada produk tadi saya masuk 3 pertandingan. Okey, saya dapat 2 pingat emas dan juga 1 pingat perak yang anjuran UKM, UUM dan juga UIAM. Okey, jadi cikgu-cikgu seandainya ingin menyertai pertandingan-pertandingan, cikgu-cikgu sertai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang berautoriti dan yang memang maksudnya kita yakin tentang kredibiliti mereka dalam penganjuran, ya. Okey. Seterusnya, yang tadi inovasi produk yang saya daftarkan dalam MyIPO. Yang ini saya beri contoh inovasi modul yang saya buat juga. Tadi produk, yang ini modul. Sebenarnya modul ni banyak berkaitan dengan kawan-kawan semua. Saya percaya kawan-kawan mesti pernah buat bentuk modul ni, ya. Okey, jadi contoh inovasi modulnya subjek Bahasa Melayu tingkatan 4, kemahiran menulis. Yang pertama sekali tentulah kenal pasti isu atau masalah, ya. Jadi kat sini masalah yang wujud pada ketika itu ialah murid tak dapat menulis karangan cemerlang, murid tidak dapat mengembangkan isi karangan dengan baik, murid ada isi tetapi huraian idea terhad. Disebabkan masalah huraian idea terhad, jadi ada perenggan yang panjang, ada perenggan yang pendek. Kalau mereka banyak idea, mereka tulis banyak. Kalau mereka tak ada idea, kontut saja perenggan isi mereka. Seterusnya ada masalah, murid tak pasti nak menggunakan peribahasa dalam karangan. Jadi disebabkan oleh masalah ini, jadi saya telah memikirkan apakah idea yang sesuai, apakah cara yang sesuai. Jadi saya membuat satu jadual rangka perenggan, lebih kurang macam kita buat panduan untuk mereka. Dalam pendahuluan kena ada berapa ayat, dalam isi ada berapa ayat, untuk penutup ada berapa ayat. Yang ini untuk yang bermasalah menulis. Kepada murid-murid yang dah cemerlang, yang dah memang pandai menulis, pandai mengolah karangan tu memang tak ada masalah. Yang ini masalah kepada murid yang lemah dan sederhana. Ya, yang nak kata pandai menulis, macam tak pandai. Nak kata tak pandai tapi boleh menulis. Jadi murid-murid macam ni yang kita kena bantu. Jadi apa yang saya buat? Jadi ada rangkanya. Ini untuk pendahuluan, yang ini untuk bahagian isi dan seterusnya untuk bahagian penutup. Jadi bahagian pendahuluan ni, kalau cikgu-cikgu tengok, ni ada 7 ayat. Bahagian isi ada 10 ayat. Bahagian penutup ada 7 ayat. Dan cikgu-cikgu nampak ada IPK. I ni sebenarnya isu, ni untuk kalau pendahuluan ya, I isu. Kemudian P, apakah persoalan yang wujud, P persoalan, dan K kehendak soalan. Ya. Dan bahagian yang 2 kotak kosong ni selepas I ini ialah huraian. Huraian pun ada cara juga. Ada satu inovasi lagi yang saya perkenalkan kepada budak-budak supaya mereka tahu dekat huraian tu nak tulis apa. Seterusnya, bahagian isi. Tadi IPK. Untuk bahagian isi ICPK. I ini isi, C contoh, P peribahasa dan K kesimpulan isi. Jadi setiap isi ada kesimpulan isi. Jadi pendekatan yang saya guna ni ialah pendekatan
didaktif, induktif. Itu kalau dalam bahasa Melayu lah. Teknik pengajaran penulisan didaktif, induktif. Jadi saya buat dua-dua cara. Dia sebenarnya boleh juga pilih nak didaktif saja boleh, nak induktif saja pun boleh. Tapi sebenarnya karangan perenggan isi yang baik dia ada didaktif dan induktif. Awal ada bagi tahu isi, huraian, kemudian bawah ditutup dengan isi balik untuk penegasan. Jadi saya gunakan, jadi kat situ kita boleh kata itu ialah model penulisan yang saya guna. Okey, seterusnya untuk penutup. R, C, P, K. R ialah rumusan isi. Kemudian C cadangan. Seterusnya P ada peribahasa dan K ialah kesan. Jadi apabila saya menggunakan jadual rangka perenggan ni kepada murid-murid, mereka lebih mudah untuk menyusun isi dalam perenggan. Jadi apabila mereka dah mahir dengan kaedah ni, mereka boleh menulis karangan apa sahaja tajuk, idea tu akan cepat keluar. Lepas ni huraian, lepas ni peribahasa, lepas ni kena ada, mesti ada kesimpulan isi. Jadi apabila mereka dah mahir, mereka boleh menulis dengan baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk dapatkan benda ni memakan masa beberapa tahun juga sehingga dia jadi tekal ataupun memang saya dah rasa betul teknik ni memang okey ni, alhamdulillah. Mula-mula kat sini saya buat 5 saja. Sebab masa tu saya mengajar kelas lemah. Asalkan mereka dapat tulis, nampak rupa karangan, alhamdulillah dah okey dah. Jadi mula-mula 5, lepas tu 7, lepas tu kat sini 5. Lepas tu apabila saya ditugaskan untuk mengajar kelas yang pandai, tak boleh ni budak pandai, tak boleh ni sikit-sikit karangan dia kena tambah sebab mereka ada banyak idea. Jadi saya pun buat 7, 10, 7. Murid pandai kadang-kadang macam tadi yang ada masalah yang saya bagi tahu apa isu dia ialah mereka ada idea, mereka ada isi, tapi mereka stuck. Mereka tiba-tiba nak tulis apa ni? Tiba-tiba nak tulis apa? Tetapi apabila ada rangka ini, mereka susunan idea mereka tu lebih lancar. Mereka dah tahu kat mana nak stop. Apabila mereka tak ada perancangan, mereka tak tahu. Jadi ada idea tulis saja. Lepas tu habis masa, rupa-rupanya baru tulis 2 isi. Contohnya macam itulah. Jadi jana idea saya gunakan jadual rangka perenggan. Seterusnya langkah ketiga, apa nak buat? Kita nak beri nama yang menarik. Benda sesuatu yang new, dia nampak macam penulis lain pun dah pernah buat, orang lain pun dah pernah buat, tapi kita nak beri sesuatu yang new kepada teknik yang kita tunjukkan ni. Jadi apa yang saya nampak ialah disebabkan saya guna 3 formula, pendahuluan IPK, isi ICPK dan penutup RCPK, jadi saya nampak ada PK, PK, PK. Bukan penolong kanan PK, PK, PK. Okey, jadi saya rasa K ni macam karangan. Jadi P ni nak bagi apa? Okey, akhirnya dapatlah ilham pulun karangan. Pulun kebetulan ikut dialek utara, pulun tu maksudnya buat sungguh-sungguh kan. Jadi saya pun bagi tahu ini teknik pulun karangan ni kamu mesti bersungguh-sungguh buat karangan. Jadi apabila kita ada teknik, apabila kita ada panduan untuk murid-murid, macam bahan tadi tu disebabkan ada jadual, saya boleh laksanakan pembelajaran secara berkumpulan di dalam kelas dengan mudah. Satu kumpulan, 4-5 orang, buat pendahuluan saja. Kumpulan yang kedua, buat isi. Kumpulan kedua, buat isi kedua. Kumpulan ketiga, buat isi ketiga. Kumpulan keempat, buat penutup. Jadi, kat satu hari, dah siap satu karangan, memang semua orang ada. Itu proses pembelajaran. Kita jangan bila masuk kelas, untuk cikgu VM lah, bila masuk kelas, bagi tajuk, lepas tu bincang isi penting, lepas tu budak-budak tulis sendiri. Cikgu yang sakit kepala nanti nak menanda. Biarlah cikgu sakit kepala nak menanda apabila masa tanda ketah periksa. Cukuplah. Okay. Tetapi apabila kita dah sediakan murid dengan teknik menulis yang betul, cikgu bila menanda karangan waktu periksa, cikgu akan tersenyum gembira sebab tengok murid-murid beri karangan yang berkualiti. Cikgu pun seronok lah kan. Bila tengok, alhamdulillah murid aku dapat tulis. Kan? Okey. Jadi kita boleh fokus kepada kelemahan-kelemahan murid yang lain. Apabila murid kita dapat menulis dengan baik. Okey. Jadi kita dah dapat nama yang menarik.
Saya rasa macam menarik lah pulun karangan kan, sebab tak ada lagi orang yang menamakan teknik pulun karangan untuk penulisan. Okey, langkah keempat. Kita laksanakan aktiviti pengajaran. Sebenarnya tadi yang nama tu dalam proses beberapa tahun, saya rasa 3-4 tahun macam tu baru nampak nama pulun karangan tu. Sebelum tu proses pengajaran masih berlaku dan penambahbaikan sentiasa berlaku. Jadi apa yang saya buat? Okey, ini sebenarnya gambar-gambar ketika aktiviti pengajaran tersebutlah, tapi bukan di sekolah saya. Yang ini ni kawan-kawan minta saya berkongsi di sekolah mereka. Okey, laksanakan aktiviti pengajaran. Maksud saya aktiviti pengajaran tu dalam kelas kita lah kan. Apabila teknik kita dah okey, dah nampak kesan dia, jadi kita pun beritahu kawan-kawan mungkin mengadu pada kita, bersembang-sembang kan, susahlah nak ajar budak-budak kelas yang sederhana ni, nak kata pandai menulis tidak, nak kata tak pandai pun tidak. Jadi yang ni kita nak tackle, kita nak bantu supaya dia dapat cemerlang. Jadi saya pun berkongsi dengan kawan-kawan. Okey, langkah kelima. Macam yang saya kata tadi, kita dah buat. Kita dah laksanakan pengajaran. Dan kita nampak ada kesan yang baik kepada murid kita. Jadi kita nak acknowledgement, nak perakuan bahawa teknik kita ini memang boleh digunakan oleh pihak lain ataupun kita nak berkongsi tentang teknik kita sebab kita rasa teknik kita bagus. Jadi cikgu-cikgu jangan rasa macam rendah diri atau macam rasa nanti orang kata apalah aku nak pergi masuk pertandingan, dahlah teknik macam tak bagus. Jangan fikir macam tu cikgu. Selagi teknik yang cikgu fikirkan ada memberi kesan yang baik kepada murid-murid cikgu, cikgu dah buat satu perkara yang sangat bagus dan wajar dikongsikan dengan pihak lain. Ya, sekurang-kurangnya dengan kawan-kawan cikgu kita. Ya, jadi kita masuk pertandingan inovasi. Teknik pulun karangan tu masuk pertandingan inovasi pada tahun 2017. Okey. Di UKM. Jadi alhamdulillah, percubaan pertama saya mendapat pingat emas. Ini peringkat kebangsaan. Okey, yang ini pertandingan, yang ini poster. Okey, saya buat ringkas, saya buat macam biasa-biasa je lah sebab cikgu sekolah membawa diri sendiri, okey, memberanikan diri ke pertandingan di UKM yang disertai oleh banyak pihak-pihak universiti yang lain. Alhamdulillah saya dapat pingat emas dan syukur juga saya mendapat tempat ketiga keseluruhan dan hadiah disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Okey, jadi cikgu, sesuatu benda tu kadang-kadang kita tak sangka. Yang teknik yang kita rasa macam biasa-biasa, tetapi rupanya impak dia dan apabila dilihat oleh pakar bidang, mereka nampak teknik ni sangat membantu. Ya. Dan sebab apa? Kita pun macam, kita mestilah ada keyakinan kan sebab kita dah bantu budak kita dan kita nampak hasil daripada kesannya ialah peperiksaan SPM karangan mereka semakin baik, waktu ujian markah mereka pun semakin baik dan kita sebagai cikgu kita nampak kan peningkatan murid kita. Okey, jadi tak salah cikgu, masuk je pertandingan inovasi. Ya. Okey, jadi seterusnya kongsi dan sebarluaskan. Jadi apabila saya dah alhamdulillah menang pingat emas dan tempat ketiga tu. Jadi banyaklah kawan-kawan yang menjemput saya ke tempat mereka. Yang ini bersama cikgu-cikgu bahasa Melayu seluruh dalam Selangor saya rasa, daripada macam-macam daerah datang masa tu. Masa tu tak zaman Covid. Jadi mereka pertemuan secara secara fizikal lah kan. Okey, yang ini okey dengan cikgu juga. Yang ini di sekolah-sekolah, mereka jemput. Okey. Okey. Tadi, apabila saya dah mula dijemput oleh sekolah-sekolah lain untuk tahu tentang teknik tersebut, tentulah mereka pun nak ada benda tersebut secara autentik. Mereka nak pegang buku tersebut supaya mereka boleh ingat. Bukan macam sekarang apabila secara dalam talian kita boleh ulang tengok apabila ada rakaman. Waktu tu maksudnya kita lebih mudah tengok buku dan semak dan baca semula kan. Jadi apa yang saya buat, segala apa yang saya cakap semasa penjelasan di dalam ceramah-ceramah, jadi saya tukarkan kepada dalam bentuk teks. Ya. Saya tukarkan kepada bentuk teks. Sebab ideanya ialah hanyalah
dalam bentuk rangka perenggan. Tapi apabila kita nak tukar kepada bentuk teks, kena ingat balik semasa ceramah macam mana saya cakap, macam mana contoh yang saya buat. Lepas tu saya buat contoh-contoh soalan pula berdasarkan soalan-soalan tahun lepas, dan saya beri contoh jawapan macam mana menggunakan teknik pulun karangan yang saya hasilkan tu. Okey, jadi mulalah proses penerbitan, nak terbitkan buku. Jadi sebenarnya kawan-kawan, untuk penerbitan ada dua pilihan kita, nak guna penerbit atau suaterbit. Tapi kita kena ingat, kalau dengan penerbit, apabila kita memang dikenali, kemungkinan penerbit akan ambil kita. Tetapi kalau setakat macam Cikgu Nora ni, tak ada siapa-siapa kenal, jadi apa yang saya buat, tetap disebabkan oleh perasaan nak berkongsi dan ada permintaan terhadap modul tersebut, jadi apa yang saya buat ialah suaterbit, terbit sendiri. Tetapi terbit sendiri dalam apa keadaan sekalipun, kualiti jangan dikompromi. Ya, kualiti penerbitan walaupun suaterbit jangan dikompromi. Okey, jadi apa yang saya buat untuk bahagian penerbitan, proses penerbitan, bermula daripada photostat. Photostat saja. Ini cover lah ni, berubah kepada bentuk macam ni. Yang ini sebelum dapat pingat emas tau. Kemudian yang ini bila dah dapat pingat emas. Yang ini untuk edisi guru, ni dah ada pingat emas. Okey, ni perubahan cover perubahan cover. Masa ni belum ada ISBN lagi. Saya tak daftarkan lagi ISBN. Ini macam baru bila sekolah jemput, saya baru print. Okey. Jadi ISBN. Cikgu-cikgu, modul ataupun buku yang ada ISBN, cikgu pun boleh isikan di dalam SPL KPM sebagai bahagian penerbitan. Cikgu akan dapat mata bonus CPD cikgu. Jadi cikgu buatlah. Okey, modul-modul kertas-kertas soalan, soalan-soalan yang cikgu buat sendiri. Ingat ya, bukan yang copy and paste, yang cikgu buat, yang cikgu ubah suai, yang cikgu buat penambahbaikan. Cikgu buat satu set nama cikgu, kemudian cikgu daftarkan ISBN. Tak payah ada penerbit. Cikgu terbit atas nama diri cikgu sendiri. Modal cikgu ialah IC cikgu, kad pengenalan cikgu. Jadi, ini ialah kaunter ISBN di Perpustakaan Negara Malaysia. Sekarang guna online pun secara dalam talian lagi mudah. Okey, ini pegawai yang bertugas. Ini dia. Okey, dekat sini ada ini ISBN, yang ini PDP, pengkatalogan dalam penerbitan. Kebanyakan kalau cikgu perasan, buku-buku kerja dia ada ISBN saja, PDP tak ada. Tetapi saya galakkan untuk cikgu-cikgu dapatkan nombor PDP juga. PDP ni tak lama sebenarnya, dalam beberapa hari saja. ISBN boleh dapat on the spot, boleh dapat pada masa tu juga jika kita ke kaunter dan jika mereka ada petugas. Kalau tak, kita tunggulah 1 hari 2 hari, mereka akan hantar melalui email dan semuanya percuma cikgu. Kalau yang intellectual property tadi di My IPO dikenakan bayaran. Tapi tak sampai 50 pun, ya, bergantung berapa helaian yang cikgu bagi dokumentasi tu. Lepas tu yang ini semuanya percuma. Okey. Jadi, ni struktur ISBN. Apabila cikgu dah berdaftar, cikgu akan ada nombor ISBN cikgu sendiri. Guna kad pengenalan cikgu. Jadi kat sini kod industri. Ni kumpulan. Ni ialah identiti penerbit. Ini cikgu. Kalau syarikat lah. Kalau macam saya, contohnya, okey, macam saya, ini ialah contohnya, ini ialah nombor saya. Dan ini ialah identiti jodol. Maksudnya, ada berapa banyak penerbitan dah diterbitkan oleh penerbit ini. Ya? Kalau kosong, nombor pertama untuk ISBN cikgu, kalau itu ialah buku pertama cikgu, kat sini ada kosong. Yang ini angka kawalan. Kawalan ni hanya pihak Perpustakaan Negara yang tahu. Jadi yang ini nama penerbit, ini nombor kita lah. Yang ini bilangan buku yang kita ada. Contoh kalau buku kedua, kat sini nombor 1 lah. Okey. Terusnya, yang ini, apa yang kita kena buat kalau kita sebagai penerbit baharu, melengkapkan set borang permohonan. Kat sini ada borang-borang dia, ada borang pendaftaran lah.
Kalau kita penerbit baru, borang pendaftaran. Kalau kita dah ada nombor penerbit tadi tu, kita tak payah dah borang pendaftaran program. Kita borang permohonan ISBN saja. Jadi apa yang kita buat? Sertakan salinan CJ pendaftaran syarikat. Itu kalau syarikat. Kalau kita sebagai individu, bagi salinan kad pengenalan saja. Kemudian salinan kulit buku, cover depan tu, dan salinan muka surat hak cipta. Hak cipta tu yang bahagian kat dalam tu lah. Yang bahagian ada tulis hak cipta, apa-apa. Okey. Seterusnya cara Cikgu mohon. Nora, Ya. ada soalan. Sebenarnya you dah tunjuk tadi tapi mungkin terlaju. Okey. ISBN stand for International Standard Book. Betul. N tu apa? Kejap saya cek balik. Alamak, saya pun lupa lah. Belakang satu lagi. Belakang satu je lagi. Tu. Ni. International Number. Standard Book Number. Okey. Dan PDP tu ialah pengkatal Logan dalam penerbitan. Dalam penerbitan. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Jadi, okey, kenapa ISBN ni penting cikgu-cikgu? Ini lebih kurang macam intellectual property jugalah kalau untuk buku. Maksudnya untuk buku, modul ke dah cukup ada ISBN. Ini kita punya. Sebenarnya kalau tak ada ISBN pun tak apa. Sebenarnya kalau contoh ada orang plagiat buku kita, bukti-bukti yang kita buat dalam laptop kita tentang buku kita itu dah boleh dijadikan bukti di mahkamah. Tetapi alangkah baiknya apabila kita ada dokumentasi, kita mohon ISBN. Kalaulah buku atau modul cikgu nak mohon IP, nak mohon intellectual property pun boleh. Tak ada masalah. Itu kebanyakannya kalau buat kajian lah, kajian master atau PhD, mereka buat modul, mereka akan daftarkan IP juga. Okey. Okey. Jadi kat sini, ni borang maklumat, apa kita kena buat? Muka surat jodol saja. Muka surat jodol. Kalau jodol tu tak pasti pun tak apa. Kalau nak buat perubahan kemudian pun tak apa. Cuma maklumkan kepada bahagian Perpustakaan Negara. Muka surat isi kandungan. Kalau muka surat isi kandungan ni tak lengkap lagi pun tak apa. Kita bahagi saja contoh dia. Dan ada bahagian prakata atau pengenalan. Yang ini ada perlu, kadang-kadang ada tak perlu. Okey. Apa tujuan dia? Yang ni kan, ni saya cakap PDP. Kenapa kita kena ada PDP ni? Sebab, okey. PDP ni kelebihan dia ialah Perpustakaan Negara dia sebenarnya ada satu program yang akan dia beli buku-buku daripada penerbit. Kalau cikgu ada nombor PDP, kemungkinan buku cikgu, memang kemungkinan besarlah buku cikgu akan masuk dalam senarai untuk dibeli oleh Perpustakaan Negara dan diedarkan ke perpustakaan-perpustakaan negeri. Kat situ, Perpustakaan Negara beli buku cikgu dengan harga yang di belakang buku cikgu. Okey. Kos cetak, tu nanti saya akan cerita. Macam mana soalan cikgu nak lagi kurangkan. satu. Okey. Muka surat hak cipta tu kita buat sendiri atau Betul. ada template? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya kita buat sendiri tapi ada susunan dia. Ni contoh, nampak kan? Ni bahagian hak cipta. Nampak? Yang ini saya buat simple saja. Okey. Ni bahagian Tak ini. nampak. Tak nampak Dia bahagian hak cipta. Dia macam ni. Dia macam ada standard dia lah. Tapi kita boleh aja macam nak ini ke atas, ini ke bawah. Tak ada masalah. Okey. Jadi kat sini, apa tujuan kena ada muka surat jodol, isi kandungan dengan prakata ni? Sebab untuk mendeskripsi katalog untuk setiap jodol baharu. Okey. Kalau ISBN, nombor ISBN saja cikgu. Tapi kalau untuk PDP, dia akan ada nombor special. Nanti saya akan tunjuk. Dan proses 3 hari bekerja. Penerbit akan mencetak data PDP pada belakang muka surat jodol. Belakang, yang maksud muka surat jodol ialah ini. Ini muka surat jodol. Okey. Dan dekat belakang. Ini ialah bahagian PDP. PDP yang ini. Nampak tak? PDP yang ini. Okey, macam ni. Okey, ini. Nampak tak ni? Ini saya dapat daripada email lah. Untuk PDP. Ini. Perasan tak? Ada buku, dia ada tulis macam ni. Ini maksudnya dia ada mohon PDP lah ni. Macam ini contoh modul pulun karangan saya. Ini nombor ISBN dia. Yang ini PDP dia. Malay Language, Composition and Exercises. Kemudian judul. Ni ada nombor dia. Okey, ni data pengkatalogan dalam penerbitan. Jadi, format ini kita akan gunakan lah. Kita tulis dekat bahagian hak cipta tu. Kita tambah sikit kat bahagian bawah dia.
Okey? Okey, ini ini contoh email yang saya dapat daripada Perpustakaan Negara untuk bahagian PDP. Sebab nombor ISBN masa tu saya dapat pada masa itu juga. Saya tunggu sekejap dalam setengah jam terus dapat nombor ISBN. Bila dah ada nombor ISBN, kita boleh dah print. Tapi kalau kita nak ada nombor PDP, kita tunggulah beberapa hari lagi. Tak ada masalah pun. Okey, untuk cetak buku. Nak guna pencetak ataupun POD, print on demand. Untuk saya ada proses dia. Kalau masa saya tak ada ISBN lagi, memang saya print on demand. Maksudnya yang kita photostat tu lah. Photostat contohnya pelajar ada 150, saya print 150 saja. Okey, pelajar-pelajar yang peserta tu akan bayar. Ataupun kalau bilangan peserta dalam 30 orang, so saya akan cetak 30 orang saja. Perbezaan dia ialah print on demand memang akan mahal sikit. Sebab kita berdasarkan berapa helai. Kalau pencetak memang murah, kos dia murah tetapi kena cetak banyak. Jadi dia akan jadi lebih kurang saja. Jadi akhirnya dia macam ni. Apa yang berlaku dekat Pulun Karangan tu, inilah akhir dia. Ini saya masih print on demand dan yang ini pun masih print on demand. Saya masih print on demand, saya masih print on demand, maksudnya saya cetak berdasarkan keperluan sekolah yang minta daripada saya buat di kedai photostat, tapi di kedai photostat tu dia memang ada buat perfect binding yang berkulit keras dan akhirnya ini. Okey. Dan akhirnya ini. Oh, tadi patutlah saya blur kan. Okey. Akhirnya ini ialah buku yang saya cetak dengan pencetak. Selepas setiap aspek, ejaan, format, saya dah yakin semuanya okey. Sebab saya terbit, saya terbit sendiri. Jadi, semuanya atas batu jemala patik. Maksudnya kita kena pasti supaya kualiti tu okey. Jadi, saya semak semua. Dah lepas, dah semuanya saya rasa okey. Dah boleh cetak dengan pencetak ni. Jadi, saya pun cetak lah. Jadi, yang ini yang maksud saya. Ini muka surat jodol. Ini muka surat jodol. Ya, bahagian dalam muka surat jodol. Yang bahagian hak cipta yang inilah. Yang ini. Ini yang bahagian hak cipta. Okey. Jadi itu cerita tentang modul Pulun Karangan. Modul ya, yang daripada hanya rangka-rangka. Jadi kat sini semua jadi saya ada huraian lah. Setiap formula tu ada huraian dan juga ada contoh. Okey. Seterusnya. Saya nak kongsikan bagaimana saya menguruskan sekolah tempat saya mengajar menjadi penerbit. Sekolah sebagai penerbit. Okey. Saya terbitkan pula. Bukan, saya menyelenggarakan dan menguruskan buku ini. Buku Kenapa Cikgu, hasil tulisan cerita-cerita ni ada 55 orang guru yang terlibat secara sukarela dan sekolah menjadi penerbit. Tetapi tak melibatkan duit sekolah, tak melibatkan duit PIBG, tak melibatkan duit sesiapa. Ia melibatkan duit, caranya ialah penulis-penulis tersebut yang membeli buku ini dengan kos yang sangat rendah, hanya kos cetak saja. Okey, yang ini kalau cikgu-cikgu nampak, yang ini kawan-kawan yang mana tak sempat nak type, just bagi saya, tulis tangan pun ada, kemudian saya sunting, saya baiki, tak banyak cikgu, hanya dalam 200 patah perkataan saja. Saya minta kawan-kawan cikgu saya untuk berkongsi tentang kenapa mereka nak jadi cikgu. Ya. Dan yang ini bila dah dapat buku, semua seronoklah. Siapa yang tak sempat menulis menyesal. Okey. Tapi ini sekurang-kurangnya ada idea untuk kawan-kawan betapa mereka tak pernah mimpi untuk ada buku, tetapi sekurang-kurangnya sepanjang mereka menjadi guru, mereka ada satu buku yang menceritakan pengalaman mereka untuk kenapa mereka nak jadi cikgu. Jadi banyak pengalaman menarik dan seronok untuk dibacalah. Okey. Dan yang ini bila buku dah siap.
Yang ini sampai cium-cium buku. Ini AJK Kelab Guru lah. Masa tu saya AJK Kelab Guru. Jadi kami buat inisiatif untuk ada penerbitan pada tahun tersebut. Kita up sikit lah aktiviti Kelab Guru. Selain daripada kebajikan, kita nak buat satu peningkatan profesionalisme. Cikgu ada penerbitan. Okay. Dan buku tersebut, yang ini buku tersebut. Kalau cikgu nampak, ini ialah bangunan sekolah saya sebelum saya cuti belajar. Okey, ni bangunan sekolah. Ini yang ambil gambar ni ialah budak sekolah saya, budak perempuan. Okey, dia ambil daripada padang sekolah. Yang ini pokok ni memang ada pokok ni kat tepi sekolah. Jadi nama murid ini juga diabadikan di bahagian depan, maksudnya foto oleh nama dia Alisa. Okey. Dan buku ini saya cakap kalau kamu masuk bahagian fotografi, kamu sambung belajar, tunjuk ini ialah bukti hasil kerja kamu. Okey. Dan ini di majlis pelancarannya semasa Hari Guru. Jadi ini AJKPIBG, AJKPIBG. Okey, ini masa ini pengetua sekarang. Kalau tak silap dah jadi Tuan PPD, kalau tak silap saya. Okey, ini cikgu-cikgu yang terlibat. Cikgu Okey. Nora. Berapa minimum kalau cetak dengan pencetak? Okey, minimum dengan pencetak, lagi banyak cikgu cetak, lagi murah. Contoh, untuk yang ini, untuk yang pulun karangan ni, kalau saya print on demand, satu buku, saya kena kos dia dalam lebih kurang RM10.50. Saya jual RM15, RM10.50. Tetapi apabila dengan pencetak, saya terus cetak 500, kos dia ialah RM6. Saya cakap terus terang, RM6 saja cikgu kos dia, dan saya jual dengan harga yang sama 15, dan kalau suka-suka hati saya je untuk budak-budak kalau datang waktu beli semasa saya berceramah, saya bagi je RM10. Macam tu. Jadi jadi tentang kos cetak itulah dia ada pro and con. Kalau cikgu cetak banyak-banyak, tiba-tiba ada banyak kesalahan. Jadi dah rugi dah kat situ. Ataupun cikgu dah cetak-cetak tapi lepas tu tak ada orang beli, pun dah rugi juga kat situ. Sebenarnya print on demand dia selamat tapi kos tinggi sikit. Tapi cikgu janganlah sampai tak ada untung langsung, tak ada kos untuk duit minyak, tu semua cikgu kena fikirkanlah, ya. Okey. Seterusnya. Saya bawa buku Kenapa Cikgu itu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun 2019. Masa tu saya buat program di bahagian rehat dan baca, dan pihak sekolah melalui pusat sumber bawa murid-murid, dan kami jemput perpustakaan-perpustakaan di daerah sekitar untuk datang sama untuk mengupas buku Kenapa Cikgu. Macam tu. Jadi budak-budak yang datang ni, murid-murid yang datang ni, sebab tiap-tiap tahun memang sekolah saya akan hantar murid-murid pergi ke Pesta Buku Antarabangsa kan. Jadi mereka pun dapat sijil daripada pihak pihak penganjur. Macam tu. Okey. Dah habis. Okey. Jadi cikgu-cikgu, kita tak pernah tahu kebaikan yang mana satu memberi manfaat dan pahala kepada diri kita. Usah berputus asa menambah budi. Sebenarnya cikgu, hasil inovasi, teknik pengajaran yang cikgu buat, teknik untuk mengatasi masalah murid-murid cikgu, itu semuanya insya-Allah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri cikgu. Apabila cikgu cetak, apabila cikgu perbanyak, apabila cikgu kongsi dengan pihak yang lain, insya-Allah manfaatnya akan bertambahlah. Akan bukan saja kepada cikgu, pada banyak orang lain. Okey. Jadi insya-Allah ada soalan. Sekiranya kita mendapatkan idea daripada inovasi orang lain, contohnya teknik membaca, dan kita tambah baik inovasi tersebut, adakah kita perlu minta keizinan dari pemilik asal? Sekiranya perlu, bagaimana caranya? Ini soalan dari Cikgu Rodiana Muhammad. Okey, tentang teknik membaca, kena tengok teknik membaca ya? Ya. Nanti saya baca lagi sekali. You nak dengar baca lagi dekat sekali? Mana? Dekat chat Kat chat. Oh, okey. Sekejap, saya nampak.
Sekiranya kita mendapatkan idea, kita dapat idea daripada inovasi orang lain. Contohnya teknik membaca dan kita tambah baik. Okey, cikgu dapat idea daripada inovasi orang lain. Kemudian cikgu tambah baik. Ada tambah baik kat situ kan? Bila tambah baik, ada unsur new kat situ. Ada unsur novelty kat situ. Cikgu kalau nampak sama sangat, itu dah memang bukan ada novelty. Tapi kalau benda tu ada sesuatu yang lain, cikgu beri tambah baik, cikgu beri nama baru dan dia jadi cikgu punya lah. Dia macam ni konsep dia. Cikgu sendiri akan tahu, cikgu sendiri akan rasa sama ada aku ini meniru atau aku tambah baik. Adakah aku plagiat atau adakah aku beri sesuatu nilai yang baru kepada teknik tersebut. Dan kalau cikgu nak minta izin, sebenarnya itu lebih kepada cikgu mungkin nak adakan satu silaturahim dengan pemilik tersebut. Mungkin pemilik asal tu pun, mungkin dia pun masa dia buat produk tu, tapi mungkin dia ada idea yang lain. Sebenarnya bila cikgu jumpa dia, sebenarnya akan ada nampak banyak idea baru cikgu akan dapat. Mungkin dekat cikgu punya inovasi tu, cikgu boleh kata boleh beri kredit kepada pemilik asal yang memberi inspirasi kepada cikgu untuk membuat inovasi yang cikgu jalankan. Tak salah macam tu. Macam, okey, sekiranya perlu, bagaimana cara? Cikgu kena carilah macam mana nak hubungi. Sekarang dunia internet kan, insya-Allah cikgu akan jumpa kat Google. Okey, ada lagi tak? Ada lagi tu? Okey. Mereka yang berminat untuk memiliki buku, kenapa cikgu? Okey, yang nak memiliki buku kenapa cikgu, ada beberapa lagi naskah bersama saya. Okey, cikgu hubungi saya. Cikgu boleh hubungi saya. Nombor telefon saya kat sini. Apa? 011-6560-1309. Sekejap saya type message tu. Okey, nombor saya. Cikgu. Ada juga soalan ada yang berminat nak dapatkan modul pulun karangan. Okey, boleh hubungi saya mana-mana yang berminat ya. Okey. Okey, ada apa-apa lagi yang boleh saya kongsikan dengan cikgu-cikgu? Okey, konsep dia macam ni. Cikgu, saya percaya cikgu mesti ada sahaja teknik untuk bantu murid. Cikgu macam kena usaha sikit, dokumentasikan. Buat kajian tindakan, masuk pertandingan dan cikgu sebenarnya boleh terbitkan. Tak ada masalah, insya-Allah boleh. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan pun boleh. Okey, lagi satu saya nak berkongsi tentang modul pulun karangan. Semasa saya menghadiri temuduga untuk HLP tahun 2018, hadiah latihan persekutuan. Ini merupakan antara buku yang saya bawa di hadapan panel. Dan semasa saya di temuduga, selepas saya membuat pembentangan kajian, panel temuduga beli buku modul pulun karangan saya ni. Okey, jadi macam mana cakap masa tu tak mengharap sebab saya dah 3 kali interview kan, dah 3 kali temuduga tapi tak dapat-dapat. Jadi macam masa tahun 2018 sebenarnya masa tu anak saya yang kecil dah besar. Jadi saya rasa macam insya-Allah saya bolehlah belajar saya rasa. Jadi saya pergi, kemudian saya bawa modul ini antara buku yang saya bawa dan panel tersebut membeli buku tersebut. Jadi rasa apabila ada orang berautoriti yang sudi membeli buku cikgu, macam nak kata, perasaan gembiranya tu lain macam cikgu. Kita tengok budak kita berjaya pun kita dah rasa seronok kan. Jadi apabila kita ada produk, buku tersebut boleh disebar luas dan boleh diguna pakai untuk membantu orang lain, cikgu akan dapat rasa yang rasa seronok tu lain macam, insya-Allah. Okey? Okey, saya berharap mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Saya percaya semua orang ada, kita kata apa, ada talent, ada bakat
ada sesuatu yang boleh dikongsikan dengan orang lain. Cikgu-cikgu dah ditakdirkan untuk menjadi cikgu. Cikgu sebenarnya macam yang kita tahulah, cikgu merupakan seorang yang multitasking. Cikgu banyak benda ada yang cikgu boleh buat untuk murid-murid cikgu, untuk masyarakat. Tetapi apabila cikgu dokumentasikan apa yang cikgu buat, teknik yang cikgu buat, sebenarnya cikgu dah membuat sumbangan untuk orang lain tentulah, tapi sebenarnya cikgu dah memberi sumbangan kepada diri cikgu sendiri. Cikgu membantu cikgu untuk peningkatan profesionalisme. Macam yang saya cakap, setiap satu kajian tindakan walaupun pihak atasan tak suruh, cikgu buat je lah tiap-tiap tahun. Itu sebenarnya yang saya buat. Sebab itulah timbulnya teknik KIS Mimak, ABC Tok. Jadi lagi satu teknik CPK, itu sebenarnya teknik-teknik yang saya gunakan untuk membantu murid dan saya buat kajian tindakan. Saya bukan buat kajian tindakan yang macam susah-susah sangat yang macam pihak universiti nak. Kita ada satu contoh laporan kajian tindakan yang mudah yang diedarkan oleh PPD masing-masing. Itu memang kajian tindakan yang mudah sangat untuk diikut. Tak susah pun. Cikgu tulis beberapa ayat saja. Cikgu buat, cikgu tulis walaupun cikgu mula-mula mungkin kalau cikgu tak ada inovasi, cikgu guna inovasi orang lain dulu, cikgu buat kajian tindakan, cikgu dokumenkan, cikgu minta ketua panitia COP, cikgu minta pengetua COP, cikgu simpan masuk fail, cikgu key in dalam SPL KPM. Itu beri nilai mata CPD untuk cikgu. Jadi bukan sekadar membaca buku aja, bukan sekadar pergi kursus sahaja. Jadi mata CPD cikgu tu akan lebih daripada orang lain. Dan banyaklah aspek yang kita isi. Itu sebenarnya satu kepuasan kendiri cikgu selain daripada cikgu mengajar di dalam kelas. Okey. Macam yang tadi yang Datuk Dr. Mahinda cakap, kita sebagai cikgu kena bermotivasi. Apabila kita nak mengajar orang lain, kita sendiri ada motivasi nak mengajar. Barulah aura dia akan sampai dekat cikgu. Saya tak pasti cikgu-cikgu sama ke tak macam saya. Sebenarnya kadang-kadang bila kita rasa tak seronok, kita nak mengajar pun tak seronok kan. Jadi sebelum masuk kelas kita akan okey, seronok nak masuk kelas, okey, seronok nak masuk kelas, okey, seronok nak mengajar, okey, seronok nak bantu murid-murid. Jadi kita masuk kelas, terus mood kita berubah. Jadi macam tu jugalah, kita kena jaga diri kita juga, kita kena jaga fizikal kita, kena jaga emosi kita supaya kita boleh dapat memberi yang terbaik untuk orang di sekeliling kita. Okey, jadi dalam apa-apa keadaan pun cikgu kena jaga kesihatan, cikgu kena jaga keluarga nombor satu dan barulah cikgu boleh menyampaikan ilmu kepada murid-murid dengan rasa seronok dan bermotivasi, insya-Allah. Jadi Dr. Zalina, saya rasa dah selesai perkongsian saya, yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, salah silap, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Jadi saya doakan cikgu-cikgu semua sihat sejahtera dan dipermudah semua urusan. Jadi tolong doakan mudah-mudahan pengajian PhD saya dapat diselesaikan dengan lancar dan secepat yang mungkin, insya-Allah. Baik, terima kasih Daun Keladi. Ucapkan kepada Cikgu Nora binti Markom atas perkongsian yang sangat baik, kerana perkongsian pada hari ini sedikit ada kelainannya kerana ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk diri cikgu-cikgu sendiri, untuk diri tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam sesi perkongsian pada hari ini. Saya kira saya juga mendapat ilmu baharu. Semasa kami buat dry run hari itu pun saya dah dapat satu idea kepada pengetua-pengetua dan guru besar dari Kuala Lumpur yang ada bersama-sama menjadi peserta hari ini. Kita ada projek pada tahun depan untuk menulis dan akan kita terbitkan. InsyaAllah kita jadikan Cikgu Nora sebagai sifu kita untuk mendapatkan maklumat bagi melancarkan hasrat yang ada ini, supaya akan terhasil sebuah buku yang ditulis oleh pengetua dan guru besar. InsyaAllah. Dan saya rasa perkongsian hari ini juga sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada rakan-rakan guru kerana semua orang ada inovasinya. Semua orang ada usaha yang dibuat sepanjang menjadi pendidik. Tetapi tidak berkesempatan ataupun mungkin tak tahu peluang itu boleh kita
terjemahkan dalam bentuk penulisan dan perkongsian inovasi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cikgu Nora, kepada rakan-rakan yang lain, peserta yang ada. Link kehadiran telah dikongsikan di ruangan chat dan kita harap semuanya dapat mengisikan link tersebut dan sijil akan hantar atau tuan-tuan dan puan-puan akan menerima sijil melalui email masing-masing nanti. Kita bukannya berakhir pada minggu ini untuk sesi tahun 2021 sebenarnya, tetapi pada minggu hadapan iaitu pada hari akhir, bulan akhir tahun 2021 iaitu tanggal 31 hari bulan Disember 2021, kita ada lagi satu perkongsian yang akan dikongsikan oleh Cikgu Hadi ataupun Cikgu Bun tadi tu. Bun Hadi Salihin, dan perkongsian beliau juga nanti ada berbeza juga, tidak seperti yang rakan-rakan lain, tetapi perkongsiannya ialah bagaimana tips untuk menulis di Facebook secara yang berhemah tetapi memberi impak yang tinggi, memberi impak yang bagus. Jadi maknanya kalau kita menulis di dalam Facebook bukan boleh sesedap rasa ikut hati macam mana kita tulis. Ada cara yang berhemah. Dan sebenarnya itu bukan saja nanti kita boleh belajar dan kita sebenarnya boleh ajar pada anak-anak murid kita bila sesi persekolahan akan bermula insya-Allah pada 3 hari bulan 1 tahun hadapan. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, silalah buka wajah masing-masing supaya kita dapat ambil gambar sebelum kita mengakhiri sesi kita. Silakan. Kita ada banyak muka surat, kerana kita ada 155 tadi. Walaupun sekarang dah makin kurang sedikit. Okey. Saya minta Siti juga ambil gambar. Emily kalau boleh tolong ambil. Ya, kena kekal senyum kerana kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan di muka surat mana. Terima kasih Daun Keladi kepada semua para peserta yang mengikuti sesi ini juga. Selamat bercuti, ada lagi seminggu bagi mereka yang menyambut hari Christmas Day tomorrow ialah hari sambutan untuk mereka yang meraihkannya. Selamat menyambut hari Christmas. Kepada cikgu-cikgu yang lain, mungkin dah balik kampung, mungkin ada tugasan. Kepada cikgu Muhammad Asri, pengetua, dia banyak kerja kat sekolah, belum tentu dia boleh bercuti, teruskan kerja. Menunggu setia. Dan, itulah tu. Dan kepada mereka yang terkesan dengan banjir, saya mendoakan kalian bertabah menghadapinya dan insya-Allah kita sama-sama berdoa sepanjang bulan 12 yang ada lagi 1 minggu ini tidak akan memberikan lagi malapetaka kepada kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai dan insya-Allah semuanya akan kembali kepada keadaan sedia kala. Terima kasih lagi sekali kepada semua cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Walaupun dalam bercuti, walaupun pada minggu ataupun hari yang terakhir untuk tahun 2021, tapi kita luangkan sedikit masa pada hari Jumaat pukul 3 hingga 4.30 petang, 31 hari bulan 12 tahun 2021. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.